Alhamdulillah, pada malam ni kita dapat berhimpun dalam satu majlis. Mudah-mudahan ia memberi manfaat kepada kita semua. Tak kala Allah Subhanahu wa taala mengutuskan baginda sallallahu alaihi wasallam dalam satu peristiwa yang cukup hebat, kelahiran yang ditunggu oleh manusia, dibincang oleh pelbagai agama, dinanti, dikaji, diselidik, maka itulah keunikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut antara lain, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Aku diutuskan untuk menyempurnakan kemuliaan-kemuliaan akhlak. Artinya syakibaki akhlak mulia ada juga wujud di kalangan jahiliah, seperti memuliakan tetamu, seperti menjaga nasab keturunan, seperti menjaga hak-hak kawan dan sebagainya. Tetapi sebagaimana yang disebut oleh pengurusi tadi, sifat-sifat jahiliah amat-amat banyak. Maka datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam nak sempurnakan akhlak-akhlak tersebut. Dan inilah poin yang terbesar yang amat sukar untuk difahami dan amat sukar untuk kita hadam dengan sebaiknya, dan terlebih sukar lagi untuk mengamalikannya dan mengadaptasikannya dalam kehidupan kita. Tuan-tuan, seekor harimau yang garang lagi ganas membaham seekor kerbau atau membunuh seorang, tapi manusia yang zalim, ratusan bahkan jutaan ribuan manusia mati di tangannya. Itulah manusia, kerana insaniyatul insan sudah hilang. Kadang-kadang tidak terfikir dek binatang bagaimana nak menyeksa musuhnya, tapi manusia, mereka cipta pelbagai bentuk penazaban yang luar biasa yang tak pernah terfikir. Kita boleh tengok dalam YouTube macam mana apa yang berlaku di Myanmar. Kita tengok apa yang berlaku di Syria mutakhir ini, di Aleppo ataupun di Halab. Kita tengok semuanya itu seolah-olah tidak ada lagi sifat manusia, sifat keinsanan daripada insaniyah manusia itu sendiri. Tak ada. Jadi Nabi SAW datang, dia nak mengembalikan semula akhlak-akhlak yang mulia. Kita ni tuan-tuan, mulianya kita, baiknya kita, okeynya kita bila mana kita ada jati diri akhlak. Bila akhlak kita runtuh, maka runtuhlah kita. Bukan kita sahaja runtuh, bahkan masyarakat bangsa kita akan runtuh. Ahmad Syauqi, penyair terkenal Mesir, pernah menyebut, innamal umamu akhlaquhum ma bakiyat fa iza zahabat hum zahabu. Sesungguhnya umat-umat itu tertegak selama mana akhlak dan jati diri terwujud pada mereka. Tak kala akhlak itu hilang dan pincang, dengan bangsa-bangsa itu juga akan hilang dan pincang. Itulah hebatnya akhlak. Makanya Nabi datang, Nabi nak betul balik manusia yang sudah hilang kemanusiaan itu. Dia nak heret semula, nak pimpin semula, nak pandu semula manusia biar jadi manusia. Sistem yang pincang, semua sudut kehidupan bertuhankan kepada syaitan, berkiblatkan kepada hawa nafsu,
Dalam keadaan seperti itu, mana lagi petunjuk yang boleh memimpin? Tak ada. Jadilah manusia pada masa itu kadang-kadang lebih menakutkan daripada hayawan yang paling ganas sekali. Itulah manusia. Maka di sini Allah pakejkan seorang Rasul yang datang dia ni luar biasa. Sehingga kata Izzuddin bin Abdissalam, Sultanul Ulama, Muhammadun basharun wa laysa kal bashar, innahu yakutum bainal hajar. Muhammad itu adalah manusia. Dia makan minum, dia sakit demam, dia menikah, dia berkahwin. Tapi dia bukan manusia. Dia bukan seperti manusia. Kenapa dia bukan seperti manusia? Dia tak ada salah. Dia maksum. Dia tak ada dosa. Dia terpelihara. Dia terpimpin. Dia terpandu. Cakapannya sendiri pun wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan dia ibarat seperti batu, tapi batu permata dicelah batu yang banyak. Bayangkan batu-batu yang ditarkan untuk dibuat jalan raya. 10 lori batu tu tak sama dengan satu batu permata yang betul-betul pure asli. Harganya milion, jauh lebih mahal daripada itu. Maka itulah satu gambaran antara manusiawi keseluruhannya berbanding dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadinya dalam mengatur hidup manusia, maka Allah Subhanahu wa taala datangkan rasul yang sifatnya yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Dia mengajar manusia akan hikmah, akan kitab. Wa yuzakkihim, dia juga akan membersih jiwa manusia. Yatlu alaihim ayatika, mula-mula dia ajar, dia baca ayat Quran. Dia baca ayat Quran, satu kesedaran manusia. Dia ajar. Bila ajar ni tuan-tuan, kita tengok kehidupan yang sengit dan tempang dapat dibetulkan. Dan dia ni bukan sekadar ajar yang zahir, tapi dia masuk dalam satu bab yang batin, namanya wa yuzakkihim. Dia tazkiyatun nufus. Dia nak bersih perut pedah manusia, lubuk hati manusia yang ada hasad dengki, yang ada dendam kesumat, yang ada tamak halaba, yang ada sifat tak baik ni, nak nyahkan sifat tersebut, nak datang sifat ikhlas, sifat wara', sifat tawadhu', sifat zuhud, sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang mahmudah. Yang ini paling sukar dalam sebuah kehidupan manusia. Tapi Nabi dapat mengajarnya, mendidiknya. Itulah luar biasa Rasulullah SAW. Jadi tugas baginda ni bukan satu tugasan misi yang mudah. Manusia ni dia bukan macam lembu, kambing yang dikandangkan dan difitlockkan, beri makan meh gitu, bukan. Manusia ini dia suka bebas, tapi biarlah kebebasan itu dikawali oleh ilmunya, oleh hidayah, oleh takwa kepada Allah, oleh sifat-sifat yang mahmudah, oleh perkara yang baik yang akan benteng dia daripada perkara yang tak baik. Ini cabaran tuan-tuan, anak-anak sekalian. Sebab itu bila Nabi datang satu package. Kerana Nabi nak datang ini, maka Allah awal lagi telah pilih semua perkara bab Nabi yang terbaik. Allah pilih Nabi yang terbaik. Fizikalnya terbaik. Begitu juga yang lebih besar daripada itu, akhlaknya terunggul. Kalau fizikal Nabi kita boleh tengok macam mana sifat-sifat kesempurnaan, keelokan. Cukuplah hadis Ummu Ma'bad menyebut sifat Nabi yang terpuji. Hadis Sayyidina Ali menyebut. Hadis Anas ibn Malik menyebut.
Sahabat-sahabat yang pernah mengenali bermuasyarah dengan Nabi tahu sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Keduanya, yang ini poin yang paling besar, di mana Nabi mempunyai akhlak yang paling unggul. Allah menyebut wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya kamu hai Muhammad di atas akhlak yang tinggi, yang agung. Pertama digunakan kalimah la'ala. Bila la'ala ini mengikut Syekh Tahir Ibn Ashur, pengarang kitab Tafsirut Tahrir, memberi makna tufidus isti'la. Akhlak Nabi ini terunggul. Dan disebut bukan akhlak sahaja, tapi digabung dengan satu kalimah yang tak wujud pada mana-mana manusia. Akhlak Nabi ini bukan akhlak baik. Akhlak Nabi ini bukan akhlak yang mulia. Saya ulang lagi, akhlak Nabi ini bukan akhlak yang baik. Dan akhlak Nabi ini bukan akhlak yang mulia. Tapi akhlak Nabi ini adalah akhlak yang terunggul dan terbaik. Dan dia yang termulia. Dalam bahasa yang mudah, kalau kita tengok seorang tu tak berakhlak, ketepikan. Orang ni boleh tahan, okey, KO, boleh tahan lah. Orang ni akhlak baik, okey. Orang ni lebih baik, lagi baik. Orang ni daripada ramai-ramai, dia terbaik, lagi okey. Tetapi Nabi ini akhlaknya adalah kanun. Apa makna kanun? Maknanya itulah sebagai undang-undang akhlak. Sikap perangai Nabi menjadi kanun. Artinya akhlak tu ikut Nabi, bukan Nabi ikut akhlak. Apa yang Nabi marah itulah akhlak ketika marah sebenar. Apa yang Nabi buat itulah akhlak sebenar. Sebab itu Allah menyatakan disyaratkan kasih cinta kepada Allah penzahirannya dengan ikut Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ittiba'. Bila ittiba' maknanya kenapa disuruh ikut? Kita nak ikut ke orang tak betul? Orang Melayu cakap bagai ketam mengajar anaknya jalan betul. Siapa dia rajin tengok ketam jalan, mengekang, belok, giang. Tengok. Tapi Nabi ni tak ada orang boleh nak tips. Daripada kecil lagi sampai dia mati, akhlaknya cukup hebat. Dan tuan-tuan, satu perkara yang penting kita kena faham. Beza manusia dengan Nabi. Bila sebut berkenaan dengan akhlak, maka Nabi terunggul semua sekali. Tapi kita tak. Saya contoh, dalam ramai-ramai ni siapa dia yang paling kuat sembahyang malam? Kita kata Haji. Dalam ramai-ramai ni siapa dia kuat baca Quran? Bukan Haji dah, sahabat kita. Dalam ramai-ramai ni siapa dia hak yang paling banyak puasa? Sahabat kita ni. Dalam ramai-ramai kita ni siapa dia hak paling pemurah? Sahabat sana. Jadi jarang atas pada seorang tu dia semua, boleh ke dia semua? Tak. Sebab kita ini bukan dicontohi dalam semua segi. Tapi Nabi tak. Dan insya-Allah dengan waktu yang ada, saya akan kupas sifat-sifat yang baik yang terwujud pada Nabi. Supaya kita kenal Nabi ni dia luar biasa. Dia bukan biasa, dia luar biasa. Orangnya bila Allah kata laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswah hasanah ni satu bahasa yang menggambarkan maknanya nak ikut tak ada rugi orang ikut Nabi. Baik belaka-laka dan tak ada yang tak baik melainkan baik belaka-laka. Terwujud pada Nabi, tak terwujud pada orang lain. Jadi sebab itulah kata Maulana Abil Hasan Ali Al-Hasani Nadwi, seorang tokoh yang terkemuka. Dia kata apa? Jika sekiranya kamu adalah pemimpin, maka ikutan terbaik bagi kamu adalah Rasulullah SAW. Jika sekiranya kamu orang yang kaya,
maka Rasulullah SAW juga menjadi pemimpin imam kamu. Jika sekiranya kamu orang yang fakir dan miskin, maka Rasulullah SAW juga menjadi ikutan terbaik untuk kamu. Semua orang dalam apa jua lapisan pun boleh mengikut Rasulullah SAW. Jadi pelik. Ini tak wujud pada orang lain. Kita cuba kaji satu persatu. Pertama, kita ambil satu sifat namanya benar. Benar ni tuan-tuan, hebatnya benar ni, Nabi ni sifat benar. Benar ni tuan-tuan, dia ada 4 jenis. 4 jenis. Benar yang paling ringan sekali namanya benar cakap. Benar yang lebih susah namanya benar perbuatan. Benar yang lagi susah namanya benar niat. Dan benar yang paling susah benar kehidupan. Okey. Benar cakap. Hak ni pun payah. Kita akan main temberang. Dalam sejarah hidup Nabi mengikut pengkaji sejarah dan ulama, sepatah pun Nabi tak pernah bohong. Daripada dia lahir sampai dia mati, sepatah pun dia tak pernah bohong. Kita hari ni berapa kali dah bohong? 14 lah. Contohnya. Tuan-tuan bayangkan, kenapa dia boleh benar? Satu, benar. Yang kedua, benar perbuatan. Kita janji, Syekh, tadi kita temu kat mana? Dekat masjid ni, kat surau ni, kat madrasah saya India. Pukul apa? Pukul 7. Kita datang. Tapi silapnya kita datang pukul 7 seminit. Tak benar dah. Pukul 7 seminit bukan pukul 7. Ustaz siapa berkira begitu? Ya. Yang hak sepatutnya orang Melayu insya-Allah atau lebih kurang lah gitu. Memang lebih semua, tak ada kurang, jarang kurangnya. Tapi itu nak ceritanya. Benar perbuatan lagi payah. Benar ketiga namanya benar niat. Niat. Saya camping hari ni contohnya. Saya kata, Syekh, kita ambil tabung, kita pakat sedekah lah kepada Rohingya. Kesian kat dia. Saya pun suruh orang, kawan kita duduk sebelah kita pun tengok duit. Duit tu nak banyak. Hak biru sekian ada, hak 5 riyal ada ijah, hak 10 riyal ada, hak berapa sama sekian 20 ada, hak balik asal 50 ada. Kita pun keluar serial. Kawan kita tengok, kau dah batuk. Serial je. Kawan kita, sound kita, serial je. Dia cakap pula kuat. Kita pun kata, dah mula berapa? Dalam mulut tu gerak. Beri kau 20. Dia kata, tuan-tuan, kita ambil 20, kita bagi tu, Ghalibnya tak ikhlas dah. Walaupun Parkinson tu bagilah. Tapi dah nanti bengkak. Tengok, sebab niat tu serius. Caranya dia kata, tak apalah, orang ni serius dulu, lepas tu aku bagilah, akan datang kan, tak dapat pahala pula aku. Sedap juga jawab dia. Benar. Tu niat payah. Dan benar ni sampai kepada tahap, bila dah benar ni, muka dia pun benar. Tuan-tuan ada tak tengok orang pergi ke mahkamah? Bila pergi ke mahkamah, dia pakai piah. Dia pakai piah dulu adalah dengan heret dengan ni orang nak ukur di mahkamah. Orang kata warung dia pakai piah pula. Jangan percaya tu, nampak muka toya itu bahaya tu dia. Tengok tu. Nabi ni Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Masa tu dia kafir. Dia pendeta Yahudi yang cukup handal.
Bila Nabi hijrah ke kota Madinah, dia kata, aku nak pergi tengok. Dia tengok Nabi beri ucapan kat orang. Dia tak kenal Nabi masa tu, dia tak tengok masa tu mana ada kamera ke apa ke TV, tak ada. Jadi dah bila sampai dia pergi. Jadi dia tengok orang kerumung Nabi ni ramai. Dia pun masuk sehingga rapat dengan Nabi. Mendekat, no. Dia menyelinap masuk. Masa tu dia belum Islam. Dan dia orang yang ilmu banyak. Tapi selepas daripada itu dia kata apa? Wallahi, tak kala aku tengok muka Muhammad itu, araftu annahu laisa biwajhin kazib. Aku tahu muka ni bukan muka penipu. Maknanya kebenaran itu berbekah pada muka dia dah. Orang sebut ni, Allah benar. Hak ni payah. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nak ambil sebahagian daripada itu. Kita janji dengan Tuhan, adakah kita benar? Allah sebut minal mu'minina rijalun sadaku ma ahadullah alaihi. Daripada kalangan orang yang beriman ada yang benar janji, lelaki-lelaki yang benar janji dia dengan Allah. Bukan semua, tak ramai. Bagaimana nak zahirkan kebenaran, nak cakap benar, nak sikap benar, nak buat benar, nak niat benar, sehingga terjelma kebenaran dalam hidup dia. Ini payah, bukan perkara mudah. Sebab itu Nabi ni kedudukan benar tu tengok asas. Sifat Nabi tak dusta. Satu perkara yang kadang-kadang kita kena masuk dalam kehidupan kita. Tapi berapa banyak kita bohong? Berapa banyak kita songlak? Berapa banyak kita tak benar? Berapa banyak orang yang kadang-kadang nampak warak tapi tak benar, tuan-tuan cakap. Penipu. Satu perkara biasa. Nak cari orang benar-benar ni, Allah payah. Macam mana hati dia boleh benar dengan Tuhan? Ini orang yang paling mahal. Itu satu sifat. Sifat yang kedua, saya terpaksa pendek-pendek sebab kita bukan nak cerita bab benar saja. Sifat kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni seorang yang pemberani. Berani. Nabi ni orang yang berani yang amat sangat. Dia orang berani ni tuan-tuan, kalau kita tengok gaya dia lain. Macam tengok dalam filem lah, drama tu. Dia berlakon, dia tumbuk orang tu, siapa dia rebah siapa orang tu, siapa nak mati dah tu. Dia jalan buat tak paling. Orang tu pun ambil akak, tuku ke apa nak pukul dia ada je jalan. Tu berani tu. Kemudian sekejap je dia boleh lipah balik. Tengok. Nabi doa, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukh. Aku minta berlindung daripada penakut dan juga bakhil. Jadi Nabi ni pemberani. Tuan-tuan, masa Nabi duduk Mekah, Nabi sebarkan Islam, dakwah. Yang sahutnya tak ramai. Ada seorang yang dikenali sebagai Al-Irashi. Dia ada jual satu natang, kuda ataupun unta kepada Abu Jahal. Abu Jahal ambil tak bayar. Dan Abu Jahal ni orang besar, pembesar Quraisy. Dan dia musuh yang nyata dengan Nabi. Jadi orang ni, orang asing, bila datang dia pergi kat masjid, dia kata, orang Mekah, siapa boleh tolong hamba?
Hamba nak duit hamba disalimi, hamba begini-begini. Orang kafir Quraisy Mekah ni tahu dah. Dia sengaja. Dia sengaja nak berkena. Dia kata, mu nak barangmu dapat mula ke? Kau nak duit balik ke? Ya, memang dah. Mu pergi dekat orang seorang duk Nabi Muhammad. Mu suruh dia tolong dia. Sengaja. Kawan ni dengan Abu Jahal tu musuh yang nyata. Gedebel berdoa lalu Abu Jahal ni. Kawan ni pun pergi, dia tak tahu kisah, pergi kat Nabi. Nabi bila dengar ni, Nabi kata, okey, jom kita pergi. Jadi orang pun ikut. Ada orang nak ikut. Nabi pergi terus ke tempat itu. Dia kenal lah Umar Abu Jahal, mungkin dia duduk kampung sama. Duduk Mekah, sama-sama Mekah. Dekat ya. Abu Jahal buka pintu. Muhammad. Biar tu bayar dia. Orang kita bel bayar tu. Bayar. Abu Jahal ni serta-merta dia ambil barang duit ni, bayarlah tu. Cukup. Cukup. Okey. Orang perhati ni terus bagi tahu kawan-kawan. Wallahi tak sangka. Abang kita bayar macam tu. Gedebelnya, cakapnya, hebatnya. Pergi bayar mudah gitu. Macam mana ni? Tak sangka. Abu Jahal pun datang. Hello, Ben. Ni apa ni? Dia kata, wallahi, mu tak nampak macam aku nampak. Muhammad bila dia ketuk pintu tu, aku buka, aku nampak atas kepala dia bapok. Dia panggil apa? Bapok unta. Unta besar tu duduk atas kepala Nabi tu, macam duduk atas kepala tu tinggi tu, nak dengan taring tu nak. Kalau aku tak bayar, mati aku. Tengok. Apa makna? Nabi ni pemberani. Siapa boleh buat macam tu? Rasulullah berani. Dalam sejarah tuan-tuan, bila mana Umar ibn Al-Khattab datang ke rumah Al-Arqam bin Abil Arqam, sahabat ketar. Sebab Umar ni bekeng, kagum. Yang beraninya Hamzah ibn Abdul Muttalib. Dan Nabi sendiri pergi, Yabnal Khattab, kamu tak cukup lagi ke? Terkedu Umar. Maknanya macam mana jiwa dia berani. Luar biasa. Rasulullah berani. Dalam perang Uhud, mengikut riwayat Sayyidina Ali dan lain lagi, kami bila rasa takut, kami berlindung di belakang Rasulullah SAW. Berani dia. Rasulullah SAW ini memang luar biasa. Dalam satu sejarah, waktu pagi dengar satu bunyi yang kuat. Sahabat datang menuju rumah Rasulullah. Tengok Rasulullah tak ada. Nak laporkan apa yang berlaku. Selepas seketika Rasulullah pulang daripada bunyi suara itu. Nabi kata, tak ada apa, aku gidam. Kalau orang tak berani, tak boleh buat macam tu. Jiwa dia, Rasulullah ni memang pemberani. Berani tuan-tuan. Sebab itu kalau kita tengok berani Rasulullah SAW ni, dia tak berani sahaja, tapi berani dengan ilmu. Berani dengan makrifah. Ada orang tu berani tapi tak tahu, tak pandai. Akhirnya rebah gitu je. Rasulullah bukan macam itu. Sifat ketiga, sifat Nabi seorang yang pemurah. Ahlul karam. Pemurah. Yang ni payah kita nak ikut. Tidak ada orang minta ke Nabi melainkan dia bagi.
Kita susah tak nak bagi pun, mungkin banyak orang tak tahu itu. Orang minta, dia akan bagi. Satu hari, ada seorang hadiah kepada Nabi pakaian yang cantik. Jubah. Nabi suka. Sahabat ni kata, ya Rasulullah, hamba rasa kalau boleh minta satu jubah ni kat hamba. Sahabat lain kata, engkau ni tak patutlah. Rasulullah dah lah, tak banyak. Kau minta buluk dengan dia. Rasulullah balik, Rasulullah ambil jubah tu, Rasulullah bagi juga kat dia. Orang tanya, kenapa kau buat macam tu? Kata dia, aku nak jubah Nabi ni bila aku mati untuk menjadi kain kafanku. Itu sahaja, bukan aku nak sangat. Tengok Rasulullah SAW. Seorang zaman dahulu namanya Hatim At-Tai. Hatim ni pemurah. Anak dia namanya Adi. Adi ibn Hatim At-Tai. Adi ni masuk Islam. Adi. Hatim ni pemurah sehingga orang Arab bila sebut pemurah, kaju di Hatim, seperti pemurahnya Hatim. Tuan-tuan, macam mana pemurahnya Hatim? Kalau orang mari rumah dia, sembelih kambing. Tapi alhamdulillah tadi nampak kambing bakar dia segar sikit. Orang mari sembelih kambing. 4 orang pun sembelih. 5 orang pun sembelih. 2 orang pun sembelih. Kambing. Akhirnya sekandang kambing habis. Orang suka datang, mesti kambing punya. Ada hak regular pula tu, datang ngomong. Kambing. Habis kambing. Tak sempat nak beli dah kambing ni, habis dah kambing. Orang mari juga. Kuda hak dia buat naik tu dia sembelih juga jamu orang. Maka dia digelar dan dinobatkan kaju di Hatim seperti pemurahnya Hatim. Saya bila sebut pemurah-pemurah ni tuan-tuan, saya alhamdulillah banyak akses temu orang. Jadi ramai nak kawan dengan saya, jadi ramai saya temu kawan. Dan saya juga jadi ahli lembaga zakat di wilayah Persekutuan. Jadi PPZ tu rapat dengan saya, PPZ wilayah lah, kat sini pun rapat. Satu hari tu, ni satu cerita pelik. Satu cerita pelik. Nak cerita ada orang yang pelik-pelik. Ada orang Melayu kadang-kadang pelik. Dia naik kereta, dia pakai jubah. Naik kereta. Pergi ke pusat zakat Cawangan. Pakai jubah ni. Dia pun cakap nak ayah zakat. Tukang zakat ni kata, berapa puluh cik nak ayah? Berapa puluh? Dia jawab, 1 juta. Lepas jawab 1 juta, kawan ni jadi tulis nombor kosong tu jadi ngaru. Salah tulis 10 juta. Dia pun tengok. Dah main biasanya RM10, RM20, RM100, RM200, RM1000. Kosong tu sedap sikit baca, ringan, mudah. Ni banyak. Allah, dia kata 10. Dia kata ginilah, tak apa, tahun ni 1 juta, tahun depan 10. Orang tak kenal, orang bukan malaikat lah, orang lah. Jangan kata malaikat. Orang biasa tak suruh mana naik peh baca doa, sudah luar biasa. Ada orang baik. Jangan main. Nampak pakar smart tu bayar apa? 30 riyal cakap. 250. Tak apalah dia bayar. Kalau tak bayar langsung ni masalah. Tapi tengok. Jadi Nabi ni tuan-tuan,
Kalau kita baca seperti Hatim pemurah macam itu, Nabi pemurah macam mana? Nabi pemurah, dia bagi apa yang dia tak ada. Hatim pemurah, dia bagi apa yang dia ada. Contoh, orang kata, ya Rasulullah kami nak juga. Rasulullah kata, hamba tak ada kau ni. Kalau tak ada, tak apalah, kau pergilah, hutang atas aku bayar. Jangan buat tuan-tuan, dengar saja dia lah. Letih tu. Nak ceritanya macam mana pemurahnya Nabi ni luar biasa. Satu hari datang seorang Badui. Ya Rasulullah, hamba baru masuk Islam. Hamba baru masuk Islam. Minta kambing seekor dulu, buat wadi. Nabi tengok selembah kambing antara dua gunung, dua bukit. Mana di lembah tu kambing. Berpuluh ekor, mungkin 100 ekor. Nabi kata, kambing-kambing tu ambilkan kau semua. Mana ada Syekh, orang lain minta selembah dapat seekor wujud. Nabi minta seekor dapat selembah. Kawan ni bila balik ke kampung, dia jadi juru bicara dakwah. Dia kata kepada kaumnya, ya kaum aslimu fa inna Muhammadan yu'ti man la yakhshal faqah. Wahai kaum, kamu pakat masuk Islam, ambillah. Jenis PA perangai Muhammad, kalau dia bagi, dia tak takut faqir. Allah. Pelik Nabi ni, pemurah yang amat sangat. Yang ini kita bila dengar macam tu nak ambil sejuzuk sahaja. Macam mana kita nak jadi pemurah? Kita pemurah tu tukar pemarah. Tu ada lah. Bagi latah pemarah. Tapi Nabi pemurah. Pelik. Sifat macam tu. Dia pemurah ni kena latih. Pemurah sikit. Bila kita latih, dia akan jadi baik. Kita latih. Bila latih lagi, dia jadi baik lagi, akhirnya jadi pemurah semua. Itu baru tu. Seterusnya, sifat yang wujud pada Nabi, sebagaimana yang dinyatakan, Nabi ni orang yang terkenal dengan sifat al-wafa. Al-wafa ni maknanya balas budi, tunai janji, ra'i kepada orang. Apatah lagi orang itu berjasa dalam hidup dia. Khadijah radhiyallahu anha, isteri baginda, meninggal dunia lama dah. Tapi Nabi, kalau ada rezeki lebih, makan makanan lebih, dia suruh masak banyak, kuah banyak, dia pergi hantar rumah kawan-kawan Khadijah. Perangai. Satu hari datang seorang perempuan kat rumah dia. Dia tanya, siapa ni? Kawan ni kata, saya ni kawan Khadijah dulu, selalu duduk dengan Khadijah. Allah, Nabi kat bersungguh lalu jaga. Dia dah kata Khadijah mati balik. Ayo. Satu hari tu datang adik Khadijah, perempuan juga. Nabi suka bila adik Khadijah datang, dia suka. Mengingatkan dia nostalgia macam Khadijah. Ertinya Nabi bercuba al-wafa. Tuan-tuan, poin yang paling payah yang hendak kita jelmakan adalah macam mana Nabi baik dengan keluarga dia. Yang ni kita terpukul. Dia baik dengan bini dia, dia baik dengan anak dia,
Dia baik dengan cucu dia, dengan orang lain pun dia baik. Tapi keluarga dia baik. Nabi beri satu indikator, satu kayu aras pengukur. Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Aku nak rayak kepada kamu, orang yang paling baik di kalangan kamu adalah orang yang paling baik dengan keluarga dia. Dan aku nak bagi tahu kepada kamu, aku adalah orang yang lebih baik daripada kamu tentang dengan keluarga. Kita tak, bila kita dah tahu cara belajar zikir banyak, zikir sampai 10,000 kali sehari, masuk grup bagus. Bila balik tengok anak isteri kita duk tengok TV, kita buka betul, marah, dia masuk. Anak kita pun tanya, mak, abah tu kenapa? Maka mak jawab, abah tu berada dalam maqam yang tinggi. Kamu hara gitu. Sedangkan anak isteri dia lah, inilah mad'u, tempat dia dakwah. Macam mana nak cari orang baik? Ni kita ni, termasuk saya lah. Senang je. Kita cari seorang perempuan, suruh tanya bini kita. Tu Haji Mak tu baik tak? Ustaz ni baik tak? Kita tanya bini. Bini kita akan jawab, baik. Tak sungguh? Baik. Panjang sebut baik. Dia akan sebut baik. Dia akan cover line. Tapi dah bila dah lama bercakap, dia kata bergiam. Masuk saja kalimah tapi, masalah lalu lah. Tapi tu sakit lah, pas satu-satu. Ada kes je, nampak lalu dah perangai tak baik. Kita ni kamai, kata baik gini. Saya pernah terima satu telefon, tuan-tuan. Saya ingat saya bawa balik daripada Pahang. Dia cerita lama lah. Saya cakap berapa tahun, lama sangat. Seorang perempuan telefon saya. Dia kata, Ustaz, suami saya ni baik yang amat sangat. Kalau depan orang pijak cemuk tak mati. Baik cakap lah, ya akhi. Oh, ya akhi tu kha tu dalam. Baik. Allah baik suka senyum. Tapi Ustaz, di rumah saya ni tempat kena boxing. Macam mana je? Tengok. Jadi ini juga merupakan satu cabaran bagi kita. Satu cabaran yang kadang-kadang kita tak tahu macam mana. Tengok. Tak tahu macam mana dengan keluarga kita nak baik. Maka kita pun ikutlah baik. Hak keluarga kita nak, kita bagi semua duit. Berapa? 1,000. Aku bagilah 1,500. Orang cakap senyap. Sekadar tu. Itu bukan sekadar tu. Ada pula baik ajak pergi melancong. Setiap tahun kita punya jadual 3 kali setahun melancong. Baik. Ada juga. Baik ajak pergi makan kedah tiap-tiap seminggu sekali, 2 minggu sekali pergi makan kedah. Baik. Tuan-tuan, apa yang kita buat baik tu, itu namanya baik perasaan. Baik untuk tubuh badan. Baik untuk nak raih anak-anak. Tapi kadang-kadang baik jauh daripada itu. Macam mana kedudukan akhirat dia? Macam mana ilmu dia? Macam mana sembahyang mereka dengan kita ni? Ini masalah besar. Jadi piawaian makna baik tu, ni masalah question mark, tak berapa tepat lagi. Kita tak rasa manis dalam hidup sebab baik tu tidak.
menyeluruh. Ini masalah, tuan-tuan. Macam mana kita nak baik? Tuan-tuan, siapa di kalangan kita boleh panggil anak dia duk cakap nasihat tiap-tiap hari? Anak tak mahu. Jadi macam mana cara kita nak isteri kita macam mana? Sebab itu kita kena bawa dia. Dalam majlis tertentu bawa dia. Sekali seminggu biar anak isteri kita ni kenal majlis ilmu. Biar kenal. Duduk nengung. Bila ustaz tu ceramah, bini kata dah kena dah atas kepala suami aku. Bahasa tengok. Kita pula kata kena dah jadi. Begitulah. At least sekurang-kurangnya selepas daripada itu kita dapat baiki. Ni baik. Jadi masalah baik ni masalah yang paling sukar. Anak kita duduk tak jauh daripada rumah kita. Kalau dia datang rumah kita, apa kita buat? Mak, mau mari pula dah, mak. Oh, mari boh. Kau ni memanglah kau kandang lah, mak. Mari kau tanya abah nak makan. Makan dulu. Tapi kepala tu tinggal abah sikit. Ni kau ni tak tinggal langsung. Contoh. Kita bahasa kasar. Anak pun tak kerti bahasa juga. Kadang-kadang pergi pun belenggang je. Sedangkan kata gaji banyak. Ada je, ni masalah juga. Ni masalah semua sakit-sakit. Nabi Fatimah datang. Fatimah datang, dia tengok Fatimah ni, dia bangun, dia pergi berjalan, pergi kat Fatimah, peluk. Ni Fatimah ni ada suami dah, ada anak-anak dah, peluk, pipin tangan Fatimah, letak rapat. Mana ada abah buat macam tu? Walaupun abah tu tak gauk, boleh bangun, dia tak buat. Anak-anak pun sama tak buat, tapi Nabi buat macam tu. Fatimah dengan Sayyidina Ali, dengan anak-anak dia sedang duduk dalam keluarga ni, Rasulullah datang, bangun dia pergi dulu. Pegang Nabi, peluk, pipin tangan Rasulullah SAW. Close hubungan. Siapa buat macam tu dengan anak-anak dia? Dan anak-anak dia buat tak macam tu dengan dia? Tak. Masing-masing bebas. Tapi Nabi pamerkan macam tu dengan anak-anak dia. Nabi cukup menghormatinya. Zainab, Nabi sayang. Zainab ni miskin, tak berapa kaya. Suaminya masa tu belum Islam, kafir, kena tawan dalam perang Badar. Zainab nak tebus, dia ambil kalung hak yang masa dia menikah dengan Al-As ni, si mak dia Khadijah ni ambil kalung di leher dia sendiri, buka, letak pada anak. Itu pemberian ikhlas tu dah. Jadi kalung tu dijaga untuk bebaskan suami dia. Nabi bila tengok kalung tu, Nabi menangis, tuan-tuan. Teringat nostalgia. Sahabat kata tak apalah, Rasulullah ni balik patah balik semula lah. Nabi baik dengan keluarga dia. Perkara macam ni kita nampak kita sudah luntur dah. Bab kekeluargaan sudah luntur. Dan kita buat baik keluarga pun kadang-kadang tak kena. Mewah harta benda, mewah makan, mewah minum, tapi tidak mewah agama, tidak mewah ilmu, tidak mewah pahala, tidak mewah ibadat. Jadi ini jadi songsang, jadi tempang. Tapi kita tak sedar. Allah sebut wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. Memperintahlah keluargamu untuk solat dan sabar atasnya. Maknanya menggerakkan dalam masyarakat solat bersama. Kita buat tak tuan-tuan? Solat bersama. Pergi masjid, pergi surau, solat bersama. Ajak anak, ajak isteri,
Saya tak kata tiap-tiap hari, kadang-kadang masing-masing ada uzurnya, ada sukanya, tapi sekurang-kurangnya seminggu sekali kena. Bila kita jinakkan anak kita, bila kita jinakkan keluarga kita dengan ibadat, insya-Allah kesan besar pahala. Kita sedar tak sedar, kita akan dapat banyak kelebihan. Sebab itu bagi saya isu ni penting. Saya pergi kat budak-budak nakal, budak-budak yang bunuh orang, gogo, apa lagi buat-buat hak perkara tak baik. Saya bincang dengan cikgu-cikgu. Cikgu-cikgu ni cakap, budak-budak ni dia kaya high tech tapi dia kurang kasih sayang high touch. Kebanyakan ibu-ibu tak kisah pun, membiarkan anak-anak dalam keadaan macam itu. Akhirnya terremaja dia, terbiak dan tersubur dia dengan pelbagai tingkah laku yang begitu tempang dan tak betul. Siapa kisah? Inilah cabaran, tuan-tuan. Kita kena kembali pada asas macam ni. Tuan-tuan, anak-anak kita berjaya semua dalam peperiksaan, berjaya macam hari ni, tahniah. Berjaya semua dalam peperiksaan masuk universiti. Dia tak berjaya lagi, tuan-tuan. Macam mana dia dengan Tuhan dia? Macam mana dia ibadat dia dengan Tuhan dia? Macam mana perasaan dia dengan Allah? Macam mana ibadat dia? Jadi prosesan seperti ini memerlukan masa yang panjang. Memerlukan sentiasa nasihat menasihati. Dan sentiasa disuburkan. Sebab kita ni, tuan-tuan, tak maksud. Banyak salah. Jadi kita betul atas salah tu, nak jadi baik, nak jadi lebih baik, nak jadi lebih baik, barulah betul kehidupan kita. Tapi kalau kita pincang, siapa kisah? Tuan-tuan, sebab itulah institusi rumah tangga, Nabi ajar orang yang paling baik, orang yang paling baik dengan keluarga dia. Wal'iyazubillah, senaraian perceraian begitu tinggi, kadarnya tinggi. Tuan-tuan boleh tengok dalam laporan demi laporan menggerungkan. Dan kehidupan yang tidak baik, sentiasa makan hati, sentiasa dalam keadaan sengsara, dalam keadaan luka perasaan, ini teramat banyak dalam keluarga. Jadi dia boleh hidup dalam keadaan bengkak hati seperti itu, macam mana? Siapa kisah? Dan inilah cabaran yang sepatutnya kita kena betul balik. Itu saya cakap dalam unit yang kecil. Unit dengan kaum keluarga kita pula lagi besar, payah lagi. Sekarang nafsi-nafsi ya. Tidak ada lagi perasaan untuk hormat menghormati. Kasih sayang, bantu membantu. Dia makin lama makin jarak, makin melebar, makin melebar. Rasulullah SAW beri peringatan. Dan poin yang terakhir, tuan-tuan, antara sifat Nabi SAW dan akhlaknya adalah baginda SAW adalah manusia yang paling takut kepada Allah. Ama inni akhsyakum lillah wa atqakum lillah. Tidakkah aku sesungguhnya paling takut dan paling takwa kepada Allah? Artinya mengisyaratkan dia nak suruh kita ni pakat-pakat membina ketakwaan.
Lagi takwa, lagi baik. Lagi takwa, lagi baik. Jadi kita akan hidup dalam keadaan kebaikan. Graf kebaikan dengan takwa ini menyebabkan kita dapat untung banyak. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Kalaulah sebuah penduduk itu, sebuah negeri penduduk itu, mereka ini beriman dan bertakwa, maka kami buka atas mereka pintu-pintu keberkatan daripada langit dan bumi. Sama ada rezeki murah, sama ada ketenangan, sama ada kehidupan aman, seronok itu. Tapi bila hilangnya takwa dan iman, hidup bermasalah. Satu-satu masalah. Yang ni tak selesai, tambah yang ni. Yang ni tak selesai, tambah yang ni. Sehingga kita tak temu cari punca. Hak mana satu yang menyebabkan kita akan okey. Banyak teori buat tak kena. Hak ni tak kena, hak tu tak kena, hak ni tak kena. Tak sedap. Mesti ada sesuatu yang kesilapan dalam hidup. Kita kena selesaikan. Sebab itu, budaya ilmu, mari belajar. Mari belajar. Mari mendengar. Penting. Kita suburkan dengan sesubur-suburnya. Saya selalu pergi kat wilayah. Saya tanya, masjid macam mana? Penuh dah orang mengajar tiap-tiap malam. Alhamdulillah, adalah. Ada tempat tu mengajar dalam tak banyak, lebih kurang 100 kali sebulan. 100 kali sebulan. Kat kita banyak 4 kali sebulan. Itu tak boleh. Dia 100 kali. Kuliah maghrib itu sah dah ada. Kuliah isyak kadang-kadang ada. Kuliah subuh ada. Kuliah duha ada. Kuliah muslimah ada. Kuliah zuhur kadang-kadang ada. Kuliah asar kadang-kadang ada. Kemah, tuan-tuan. Semangat. Bila kita tengok macam tu, kita kata kalau betul lah cara, memang luar biasa. Sebab itu kalau tempat-tempat macam ni, anak-anak murid itu cerdik semua. Kalau orang nak mari ceramah barang-barang, dia dengar. Ustaz ni tak buat homework. Ustaz tak buat homework, duk outline tu dia. Sebab dia sentiasa tambah ilmu. Kita kena ada macam tu. Keluarga kita, biar keluarga ada ilmu. Baca, belajar. Makin kita belajar, kita akan dapat banyak ilmu baru, ilmu baru, ilmu baru. Saya sendiri sampai sekarang, tuan-tuan, boleh katakan belajar tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari. Sebab kita ada tim kita tukang jawab soalan. Tim soalan tu dalam 8 orang, 7 orang, tiap-tiap hari 2 soalan seorang-seorang, dia mari discuss, beri jawapan gini-gini. Saya akan kata tambah ni, dalil ni, dalil ni, dalil ni, kita terjeh gini. Macam hari ni, Merry Christmas, boleh tak kita sambut? Bukan sambut, kita ucap je. Kita Islam dah. Bahas satu sampai 17 lah. Dia dah kata boleh, tak boleh. Orang marah pula. Ramai orang bakang. Jadi kena terang mana dalil, mana hujah, mana referen, mana semua sekali. Jadi kita dah main gitu semua tiap-tiap hari. Hari ni masalah apa? Jadi hidup dengan masalah. Sebab tu muka saya nampak tua sebab bermasalah. Kerja masalah. Tu masalah hak belajar tu, hak orang tanya, hak mari pula masalah, hak mengadu Allah. Tapi nak ceritanya, biar kita macam tu. Saya suka sangat. Tuan-tuan, kalau boleh, budayakan anak-anak kita. Biar baca. Belajar. Jadi kita akan dapat. Dan saya ramalkan, bukan ramal ni tak boleh, tapi jangkakan. Sahabat-sahabat saya tu, beri masa 10 tahun akan datang. Mereka sekolah besar. Saya yakin dia boleh kalahkan pensyarah mesti macam mana pun habis orang Malaysia. Memang tiap hari dah baca semua. Jawab soalan semua. Orang ni jawab. Kita hidup macam tu, tiap hari gitu. Jadi budaya ni kena ni. Dan masa tu orang boleh bakang, hak ni boleh bakang, hak ni boleh gini, hak ni boleh gini. Gini jawapan ni. Okey.
Siapa sekarang? Dah berapa tahun dah ada main gini. So saya tak mahu, bukan saya kata kami ni bijak, kami tak bijak, kami orang biasa je. Tapi bila kita nak in kunta za ra'yin fakun za azimatin fa inna fasada ar-ra'yi an tataraddada. Kalau kamu ada pemikiran yang baik, biar ada semangat yang kukuh. Kerana rosaknya pemikiran keluk-kelek. Tak selesai. Jadi belajar.